alam semula. Jadi, kejahatan dihalau. Tenteram. Penatua Jang, pemimpin iblis. Iblis itu akan terlepas. Dengan kalian bisa menahanku? Bertahanlah. Aku sudah beritahu penyembah Duan. Begitu dia tiba, iblis luar dimensi ini akan langsung tertahan. Jangan lancang, iblis. Penyembah Duan. Kau lagi. Pagoda pengurung iblis. Tenteram. Penatua. Penyembah Duan ini tidak ada tenaga lingkungan sama sekali. Jarang terlihat sehari-hari. Iblis luar dimensi ini sangat menakutkan. Bisakah dia mengatasinya? Kau baru datang ke sekte? Wajar tidak tahu. Penyembah Duan ini, kultivasinya dalam tak terukur. Di dunia ini, mungkin tak ada cultivator yang lebih hebat darinya. Kau lihat penyembah Duan sehari-hari tanpa tenaga lingkungan. Itu karena dia menggunakan tenaganya sendiri untuk menyalakan genta kekacauan. Genta kekacauan? Apa itu? Mazhab misteri langit dan bumi, punca segala tenaga. Genta kekacauan muncul. Inilah genta kekacauan. Betul. Genta kekacauan ini adalah harta karun tertinggi sekte kami. Dia dikatakan dapat menyuling segala di dunia. Malangnya ia menggunakan tenaga amat besar. Semua murid sekte kami mesti menggunakan tenaga lingkungan. Untuk menggerakkannya, hanya untuk 10 nafas. Hanya penyembah Duan dengan kuasanya sendiri boleh membuat genta kekacauan beroperasi tanpa henti. Mana mungkin? Tenaga sebesar ini? Adakah tahap penyembah Duan setanding Dewa Emas? Perintah 3 kesucian, langit dan bumi ditenangkan. Tenteram. Kamu undur. Penyembah Duan kau. Penyembah Duan. Undur. Undur! Genta kekacauan musnah. Duan Feiyu, kau takkan dapat mengurungku. Aku akan keluar lagi. Duan Feiyu, kau seorang dewa emas, tapi gunakan 99% kuasamu untuk genta kekacauan, menyuling roh kami. Pada hari biasa, kau mungkin tak ada tenaga untuk sembelih ayam. Berbaloikah? Aku telah berjanji pada ketua sekte lama untuk kawal iblis untuknya. Semestinya aku tepati janji. Tunggu aku gunakan genta kekacauan. Untuk suling kamu semua, kuasaku pasti pulih. Semua, cepat pulihkan kecederaan. Penyembah Duan guna tenaga dalamnya untuk bantu kami pulih. Cepat. Hanya sekumpulan semut, layakkah kau seorang dewa emas? Habiskan tenaga tubuh untuk rawat mereka. Diam, Penyembah Duan. Kau okey? Mister. Apa, cuma tenaga lingkungan terlebih habis. Saya pergi pulihkan diri. Baik. Ketua sekte bawa murid-murid, tapi tak buat apa-apa di sini. Kau patut dihukum. Budak perempuan mana ini? Ayo. Butakah mata kamu? Ni anak perempuan ketua, kakak senior Deng Siki. Mulai hari ini, sekte kesejukan diurus sementara oleh kakak senior Deng, sehingga ketua sekte tamat bertapa, cepat berlutut. Minta maaf pada ketua sementara. Kami tadi, Cukup! Barisan sampah yang tak tahan selalu pendayangku, kamu diusir dari sekte. Sekte kesejukanku tak perlukan perosak macam kamu. Di dunia kultivasi, yang kuat diutamakan. Yang lemah, tak layak tinggal di sini. Hari ini aku nak lihat, berapa ramai lagi sampah seperti mereka. kalau bukan kerana kami baru tundukkan pagoda pengurung iblis, luka kami masih parah, mungkin akan tahan. Serta pandai banyak. Sudahlah. Anak ketua ini baru balik dari sekte Sutia Guang di Zhengzhou. Baru ambil alih kuasa. Sedang sibuk tunjuk kewibawaan. Penyembah Duan masih berehat. Kalau dia pergi ganggu penyembah Duan, habislah. Harap dia tak sebodoh itu. Pergi ganggu penyembah Duan. Nanti sekte kesejukan ini boleh runtuh di tangannya. Lihatlah kamu semua. Seorang pun tak capai. Tahap inti emas. Berani mengaku diri. Anak murid sekte kesejukan? Kau buat apa? Tengah tahap latihan tenaga? Patutlah lemah sangat. Jalan kultivasi ini melawan takdir langit. Kau buat apa di sini? Main tanah? Bukan. Ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Dengan apa hak engkau? Pecahkannya? Dengan apa? Dengan aku lebih kuat. Di dunia kultivator, lemah itu satu dosa. Kalau tak rajin berlatih, kau akan berakhir.
sama seperti dia. Dengar tak? Aku hampir lupa. Ada lagi satu sampah di sini. Siapa kau? Kultivasi ini hampir tiada langsung. Badan pun masih cedera. Kenapa? Berlatih sampai boleh cedera sendiri? Bukan, itu penyembaduan yang untuk kami. Siapa suruh kau bercakap? Kultivasi lemah macam ini. Rupanya masih seorang penyembah. Pengawal. Tanggalkan pakaiannya. Buang dia dari sekte. Kau nak buang aku dari sekte? Kau tak faham percakapan manusia ke? Lemah macam kau ini, langsung tak layak. Tinggal di sekte kesejukan kita. Cepat keluar dari sini. Tindakanmu ini, adakah ketua sekte lama mengetahuinya? Sampah macam kau ini, layak kesebut nama ketua sekte lama. Sampah tetap sampah, tinggalkan pakaian penyembah sekte. Keluar. Jangan lagi habiskan tenaga untuk menulenkan aku. Si junior ini menghinamu begitu. Tunjuk kekuatan sebenarmu, biar mereka lihat. Dengan kultivasi sebenarmu, mereka takkan tahan satu jari pun daripadamu. Diam. Masih tak nak pergi? Ciupan! Ya, Kalian terlalu menghina. Penyembaduan, berbakti sepenuh jiwa raga untuk sekte kita, menjaga menara iblis selama 50 tahun. Mana boleh kalian tidak bersyukur begini? Sesiapa yang tolong cakap untuknya lagi? Keluar sama dengannya. cepatlah. Keluar dari sini. Nampak tak semua? Penyembah pun apa? Akhirnya tetap dihalau. Cik Putri, si Duana itu, lagipun dia seorang ahli terhormat. Dan lagi, dialah penjaga pagoda pengurung iblis. Kalau kita usir dia, keluar dari sekte, tidakkah? Seorang yang langsung tiada tenaga lingkungan. Kau rasa dia mampu jaga sekte? Dia saja layak tinggal di sekte kesejukan? Mimpi! Anakku, kau pergi terlalu pantas. Ada hal penting aku terlupa beritahu. Dalam sekte ada seorang ahli terhormat keluarga Duan. Orang ini kait dengan hidup mati sekte. Jangan sentuh dia. Keluarga Duan kait dengan hidup mati sekte. Mungkinkah dia? Oh ya, Cutang, dalam sekte kita, ada berapa ahli terhormat keluarga Duan? Patutnya ada beberapa. Cik Putri, ini senarai nama murid sekte. Jumpa. Duan Feiyu, ahli terhormat sekte. Dulu murid teras sekte Suci Yao Guang. Tahap bayi primordial. Rasanya, orang yang ayah maksudkan, dialah. Oh ya, anak, ada seorang penyembah lain. Namanya hampir sama. Rakus dan suka berjudi. Bakatnya biasa saja. Tapi dia anak penatua besar sekte. Atas dasar hubungan, ayah tak bisa berbuat apa-apa. Cari kesempatan. Usir dia dari sekte. Penyembah pagi tadi juga berkeluarga Duan? Mungkinkah dialah yang ayah maksud si rakus dan penjudi itu? Pantas saja bakatnya begitu lemah. Masih berpura-pura. Seolah kita yang mengecewakannya. Sungguh memualkan. Tapi Tuan Putri, tak mau lihat si Duan Feiyu itu? Konon, wajahnya sangat tampan. Di usia muda, sudah mencapai tahap bayi primordial. Bukankah cocok denganmu? Nak kena pukul ya? Hebat lagi pun apa gunanya? Aku tahu seseorang lebih hebat darinya. Jadi Tuan Putri, yang menyelamatkanmu dulu, bukan sekadar penyelamat, tapi pujaan hatimu kan? Apa-apaan kamu? Kakak senior Deng. Celaka, tenaga iblis di pagoda pengurung iblis bocor lagi. Semua murid sekte, kini kena balasan tenaga iblis. Jika tidak dihentikan, seluruh sekte akan hancur oleh iblis. Apa? Pemimpin iblis, roh jiwamu telah kuperangkap di dalam genta kekacauan. Apa yang kau suruh tubuh murid pagoda pengurung iblis lakukan? Duam Feiyu, kau sudah bukan ahli sekte kesejukan lagi. Tiada sebab untuk lindungi mereka. Aku hanya suruh tubuh dalam pagoda, buat sedikit kekacauan. Bukan hal kau. Baiklah. Hubunganku dengan sekte kesejukan tamat. Setelah roh jiwamu kulenyapkan dengan genta kekacauan ini, aku kembalikan gentanya. Selepas itu, aku dan sekte kesejukan tak ada kaitan lagi. Duam Feiyu, kau bodoh ke? Mereka layan kau begini. Kau masih tolong mereka. Kau ini... Lepaskan aku. Aku bantu kau habiskan sekte kesejukan. Pising! Duam Feiyu, kau... Aduh... Mana orang yang jaga pagoda pengurung iblis ni? Penatua Jang dan penyembah Duan yang bertanggung jawab, kau sendiri yang halau mereka. Rupa-rupanya dua tak guna itu. Cuma iblis luar dimensi. Biasa saja. Seni Suci Yao Guang, segala Tuhan layu dan subur. Tenteram! Cik Putri, kau bukan lawan iblis ini. Mari kita keluar dulu, kemudian fikir cara lain.
Tidak boleh. Pagoda pengurung iblis ini boleh menekan lelaki itu pun. Kalau aku tak selesaikan, berarti aku lebih teruk daripada lelaki itu. Oh ya, di mana harta karun sekte kita? Genta kekacauan? Aku pun tak tahu. Anak perempuan sekte kesejukan yang baru balik dari latihan di Zhongzhou pun bukan lawan iblis. Nampaknya keputusanku untuk meninggalkan sekte kesejukan memang betul. Aku tak nak ikut sekte kesejukan, tenggelam bersama. Aku tahu siapa boleh kunci makhluk jahat ini. Siapa? Mungkinkah anak perempuan tuan? Kekasih hati awak itu? Betul, kekuatan kultivasinya sangat mendalam. Aku percaya dia pasti boleh kunci makhluk jahat ini. Perempuan bodoh ini kenal pula pakar yang boleh kunci makhluk jahat? Bukankah dia baru balik dari Zhongzhou? Abang kawan jalan tahu, saya anak murid sekte kesejukan. Sekte kami sekarang diserang iblis luar dimensi. Kami hampir tak tahan lagi. Bolehkah tolong kami? Duan Feiyu? Rupanya dia. Duan Feiyu, kau akan mati teruk. Apa? Gadis itu ada di sekte kesejukan juga? Aku berdekatan. Nanti sampai tahan kuasa iblis sementara waktu dulu. Kata kuncinya ialah Duan Feiyu rupanya penyelamat adik Deng. Lagipun mereka tak saling kenal. Memang rezeki. Jangan risau. Saya sampai sekarang Cik Putri, kekasih hati awak tu, bila lagi nak sampai? Dalam keadaan sekarang, memaksa pagoda pengurung iblis. Menyedot tenaga murid-murid, boleh rosakkan asas mereka. Dan lagi, saya takut kalau begini terus, akan sebabkan murid-murid membelot. Berani mereka. Sekarang memang masa mereka berkorban untuk sekte. Kalau tidak, buat apa kita jaga sampah-sampah ini? Abang kawan jalan tahu nak sampai. Tambah lagi kuasa tenaga. Mesti stabilkan pagoda sebelum pakar sampai. Duan Feiyu, tak sangka kau si tak guna. Boleh dapat banyak hormat dari murid. Tapi tak lama lagi, kemuliaan dan kedudukan kau semua jadi milik aku. Manakala Deng Siki, biar aku jadi abang kawan jalan tahu kau? Siapa panggil aku? Abang kawan jalan tahu. Pemangku ketua sekte. Jangan cakap dulu, urusan penting dulu. Mazhab Seni misteri suci langit dan Guang. bumi, punca Segala segala dan tenaga, subur, tentram. Tak sangka abang kawan jalan tahu yang selamatkan nyawa aku dulu. Rupa-rupanya juga ahli sekte kesejukan. Kita yang jalani jalan kultivasi, wajib menegakkan keadilan. Semua ini tanggungjawab kita. Kalau tak keberatan, panggil saja Senior Duan. Baik, abang kawan jalan tahu. Abang sekolah Guan. Jadi pagoda pengurung iblis ini, adakah ia sudah tertentram? Adik sekolah jangan gelisah. Saya cuma menahannya buat sementara. Untuk menenteramkannya sepenuhnya, masih perlukan harta karun sekte kita, Genta Kekacauan. Tetapi, saya langsung tak tahu di mana genta kekacauan itu. Ia sepatutnya berada di tangan penyembah yang bertanggung jawab menenteramkan pagoda pengurung iblis ini. Kenapa? Dia tak kembalikan pada awak? Orang itu. Tetapi, saya sudah halau dia pergi. Lagipun, saya langsung tak tahu dia ada bawa harta karun sekte. Patutlah dia pergi begitu mudah. Duan Feiyu, si tak guna. Kenapa ketua sekte beri Genta Kekacauan harta karun sebegini kepada kau? Tapi, tak lama lagi ia jadi milikku. Saya rasa dia belum pergi jauh. Kita hantar orang cari sekarang. Si hina seperti dia. Jangan sekali-kali dibiarkan. Keluar dari sini dengan mudah. Lihat, Cik Putri. Siapa itu? tenaga iblis buat sementara ditekan. Nampaknya dia terima cara aku. Ketua sekte lama dulu pernah selamatkan aku, jadi aku ganti dia. Jaga sekte ini 50 tahun. Sekurang-kurangnya ada pertalian. Sambil-sambil tenaga iblis ini, aku ambil lah. Kau dah dihalau dengan begitu hina, diusir begitu rupa.
Sekarang kau masih nak balik tolong mereka? Kau ingat kau orang suci ke? Aku bukan orang suci. Cuma sekte kesejukan. Masih ada ramai murid yang tak bersalah. Niat kau baik, tapi orang lain mungkin tak fikir begitu. Tuan Feiyu, kau berhenti. Tuan, berita baik. Menantu lelaki dihalau keluar dari sekte kesejukan. Apa? Kau kata Feiyu dah keluar dari sekte kesejukan? Ya, Tuan. Dengar-dengar dia dihalau oleh anak perempuan ketua sekte kesejukan dengan alasan nak ubah suai sekte. Dihalau keluar. Baguslah dihalau. Dulu Feiyu guna alasan nak balas budi, lari ke tempat Deng Tianhe, lari daripada perjanjian perkahwinan dengan aku. Sekarang dia dah dihalau, aku nak tengok dia ada alasan apa lagi nak lari. Jom, Syaha. Kita pergi ke sekte kesejukan. Bawa Feiyu balik. Tuan dah rindukan menantu lelaki bertahun-tahun ni. Sebenarnya kenapa ya? Padaku menantu lelaki tu macam tak ada pun kuasa besar. Tak ada kuasa. Ketika dia mula capai tahap agung, 1 pedang putus bencana langit, 2 pedang buka jalan ke dewa, 3 pedang buat langit tunduk. Kini, di era hukum akhir, para kultivator hadapi bencana besar langit. Selain dia, siapa lagi boleh tekan? Ya, ketua sekte memang berpandangan jauh. Walaupun Feiyu langsung tiada tenaga, dia tetap lelaki, yang aku Yesusu akui. Kali ini, apa cara pun, aku pasti tak akan biar kau pergi. Ketua sementara Deng. Ada apa? Ada apa? Ini kawasan penting sekte. Kenapa kau di sini? Aku syak kau. Sengaja rosak pagoda pengurung iblis. Lepas iblis luar dimensi untuk bunuh murid sekte kesejukan. Gila. Senior Duan, tak baik. Tenaga iblis ini bocor lagi. Apa lagi aku boleh buat? Serangan tadi sudah habis semua tenaga lingkunganku. Ini... harta karun sekte, genta kekacauan. Rupa-rupanya ada pada kau. Senior Duan, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kau curi harta karun sekte, genta kekacauan. Serahkan sekarang. Genta kekacauan. Benar ada padanya? Genta kekacauan ialah harta karun bawaan sejak lahir. Boleh menulangkan segala benda di langit dan bumi. Aura yang dilambainya tadi bukan dari genta kekacauan. Kalau bukan itu, apa lagi? Patutlah, dia pergi begitu mudah waktu itu. Rupanya, kau yang mencuri harta karun sekte. Serahkan sekarang. Pemimpin iblis di dalam genta kekacauan belum selesai ditulenkan. Kalau diberi pada kamu sekarang, ia hanya jadi bencana. Dan bukan aku yang mencurinya. Ketua sekte lama, dialah yang berikan padaku sendiri. Duan Feiyu, apa yang kau cuba putar belit? Siapa kau ini? Mungkinkah ketua sekte lama berikan harta karun pada orang sepertimu? Kau pun tak layak jumpa dia. Percaya atau tidak, terpulang. Ciu Tang! Nak bertarung? Aku nasihat kau lekas serahkan. Jika tidak, jangan salahkan kami. Serahkan. Kalau diserahkan, kamu boleh guna ke, selain aku, siapa lagi antara kamu yang boleh kawal tenaga iblis di dalamnya? Mengarut. Jelas-jelas kau mengidamkan harta karun itu. Berani cakap selain kau? Siapa boleh kawal? Sungguh, nak buat kami ketawa sampai mati. Duan Feiyu, sampai sekarang masih berkelit. Nak mati? Aku penuhi permintaanmu. Cuma sekadar tahap begini, layankah pegang genta kekacauan? Si tak guna ini pun boleh. Kawal tenaga iblis dengan genta itu. Kalau aku rampas genta kekacauan, nak hadapi tenaga iblis. Semudah jentik jari. Nanti anak perempuan sekte ini dan sekte kesejukan ini, semua jadi tungku kultivasiku. Serahkan atau tidak? Kalau tak, urat kau kami cabut. Kulit kau kami kupas. Mereka sendiri cari maut. Bukan salah kau. Serahkan aku pun apa gunanya. Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Guna genta kekacauan perlu tenaga sangat besar. Lagipun, tenaga iblis akan bocor. Duan Feiyu, suruh serahkan. Banyak cakap, kau langsung tak ada tenaga. Nak cakap, perlukan tenaga besar? Buat apa layan cakap dia lagi? Cepat buka baju dan geledah. Kamu berani? Buka baju dia. Cikgu besar, tak ada. Itu? Bukan ada seluar lagi ke? Baik, cikgu besar, saya faham. Berani kamu? Masih tak serahkan? Kalau tidak... Serahkanlah. Kau pahlawan terhebat dunia kultivasi. Sekarang malah diperlakukan begini oleh semut. Dihina sesuka hati. Relakah kau? Aku tanya kali terakhir, genta kekacauan ini, kau serahkan atau tidak? Cepat serahkan harta karun sektemu, genta kekacauan. Ya, kembalikan pada mereka. Kalau kalian mau, aku kembalikan. Dia... Bagaimana dia boleh picu? Fenomena langit dan bumi begini? Bukankah dia cuma sampah tanpa tenaga lingkungan? Sekarang, mari kita selesaikan urusan kita.
Ini mustahil. Bagaimana kau ada tekanan kewibawaan sekuat ini? Siapa kau sebenarnya? Siapa aku tak penting. Tapi aku pernah kata, kalian akan menyesal. Fei Yu. Sampah-sampah ini tak perlu kau turun tangan. Aku tertanya-tanya. Rupanya ada sandaran. Kusangka kau benar-benar berbakat. Tapi bukannya hanya menyombong atas nama harimau. Betapa hebatnya kekuatan wanita ini, tekanan wibawa dan fenomena tadi, jelas datang darinya. Si tak guna ini, mana layak dapat wanita jelita begini, membelanya. Ketua Sekte Yi, Sekte Melodi Ajaibmu, sekarang menggunakan pengaruh untuk menindas? Sekte Melodi Ajaib, peringkat pertama sekte-sekte Zhongzhou. Penuh dengan murid-murid handalan. Sekte Melodi Ajaib yang beribu-ribu murid. Ya, memang berpeluang. Setaraf dengan Sekte Suci Yao Guang, tempat suci kedua dunia kultivasi. Isuse, hari ini, kau paksa masuk kawasan larangan Sekte Kesejukan. Apa maksudmu? Orang ini aku lindungi. Jadi apa? Sekte Melodi Ajaib sekarang. Di bawah siang hari terang, nak merampas orang ya? Aku rampas. Kenapa? Sekte kesejukan buta. Nak halau orang pergi. Tak benarkan orang lain rampas? Isuse. Kau begitu zalim. Nak mencetuskan perang antara dua sekte kita? Perang? Kau pikir sekte kesejukan layak? Fei Yu, dengan kemampuanmu di dunia kultivasi, mana sekte pun boleh jadi penasihat. Malah di sekte melodiku, jawatan ketua sekte pun boleh kuberi. Tapi kau sembunyi dariku. Di sekte rendah, tak bermutu begini, ditindas perempuan ganas ini. Isuse, kau keterlaluan. Berani hina sekte kesejukan kami. Hina pun apa? Bapamu pun tak berani cakap macam ni. Kau siapa? Isuse, aku habiskan kau. Cikgu, kita tak lawan mereka. Ketua Yi, kau berani sangat hina cikgu kami. Di mana maruah sekte kesejukan? Kau pula siapa? Berani cakap begitu padaku. Isuse, apa maumu? Kau ingat aku tak tahu. Cara kau hina suamiku? Sekarang satu persatu. Akan kuberi balik. Syahe, tanggalkan bajunya. Suami? Orang tak berdaya begini. Mana mungkin suamimu? Apa? Siapa suamiku? Perlu ku tahu. Pada perempuan hina macam kau? Syahe, cepat. Ya, Tuan. Siapa berani sentuh cikgu kami? Kau layakkah bersuara? Duan Fei Yu, si tak guna. Bersembunyi di belakang perempuan, minta perempuan lindungi kau. Berani hina suamiku? Mencari maut. Cukup, Susu. Lagipun ketua sekte lama dulu pernah berjasa padaku. Tapi mereka hina kau begitu teruk. Mulai hari ini, aku Duan Fei Yu. Putus hubungan dengan sekte kesejukan. Tiada kaitan lagi selamanya. Budak, letakkan genta kekacauan itu. Jangan sangka ada penaung di belakangmu. Boleh kau rebut sesuka hati. Harta karun agung sekte kami. Kau pasti? Kau si tak guna tanpa sedikit pun tenaga lingkungan. Apa hak kau sentuh senjata dewa sekte kami? Kalau kau suka sangat, baik, aku beri pada kau. Jangan menyesal nanti. Jangan merayu minta aku ambil balik. Merayu pada kau si budak? Mustahil. Kalau hari itu benar-benar tiba, aku dan Siki akan berlutut 3 kali dan membongkok 9 kali. Berlutut minta maaf pada kau. Tunggu sampai pemimpin iblis yang dikurung dalam genta itu keluar. Bunuh kamu semua sampai sungai darah, bukit tulang belulang. Harap kamu masih berani cakap besar. Kita pergi. Cik Putri, biarkan mereka pergi. Kalau tidak, tak sangka budak ini hari ini beri aku kejutan yang begitu besar. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia Yesusu. Adalah sekte nomor 1 di dunia kultivasi. Ketua sekte Melodi Ajaib. Tapi suaminya cuma orang biasa. Coba fikir, kalau dunia tahu sekte Melodi Ajaibnya, masih ada kewibawaan ke? Maksud Cik Putri, gunakan peluang ini jatuhkan mereka? Betul. Sekali mereka jatuh, aku ada cara gantikan mereka. Dan jadikan sekte kesejukan. Gergasi baru di Zhongzhou. Hahaha. Cik Putri memang bijak. Berani menghina sekte kesejukan kami. Mesti bayar harganya. Xiu Tang, sampaikan berita. Katakan sekte kesejukan. 3 hari lagi akan mengadakan majelis pelantikan untuk timbalan ketua baru. Tentang calonnya, aku rasa hanya senior Duan layak. Aku? Ya,
Dulu kau selamatkan aku. Satu pedang bunuh ramai pakar? Dengan kekuatan Senior Duan. Tiada siapa lebih sesuai daripada Senior Duan untuk memegang jawatan di sekte kesejukan sebagai timbalan ketua. Nampaknya dia betul-betul menganggap aku sebagai Duan Feiyu. Tapi Duan Feiyu tu sungguh sehebat itu ke? Senior Duan, ada keraguan ke? Tiada. Saya pasti tak akan mengecewakan. Saya rasa Abang Senior Duan pasti tiada masalah. Tak sangka jawatan timbalan ketua sekte boleh diperoleh semudah ini. Jadi seterusnya, untuk dapatkan Genta Kekacauan, bukankah itu perkara yang mudah? Oh ya, ingat hantar jemputan kepada sekte Melodi Ajaib juga. Nanti, saya ada persembahan untuk mereka. Baik. Abang Senior Duan, sekte kesejukan ini, diserahkan pada awak. Nanti, awak mesti bantu kami jaga pagoda pengurung iblis. Jangan risau, Cik Putri. Saya akan pertahankan sekte kesejukan sampai mati. Suamiku, kenapa awak kembalikan Genta Kekacauan? Pada mereka, bukankah ada iblis di dalamnya? Adakah awak mahu iblis itu hancurkan sekte kesejukan? Apa yang awak fikir? Adakah saya begitu? Sepanjang tahun ini, tenaga yang terkumpul dalam Genta Kekacauan sangat banyak. Cukup untuk tundukkan iblis itu. Tetapi jika mereka guna sesuka hati, mereka yang susah. Maksudnya iblis itu boleh keluar lagi? Betul. Walaupun Genta Kekacauan harta karun, tapi dengan iblis di dalam, ia seperti bom jangka. Harap mereka tak begitu bodoh, sehingga picu bom itu sendiri. Cik Putri, semua jemputan, termasuk sekte Melodi Ajaib, telah dihantar. Kabar angin bahawa ketua sekte Melodi Ajaib ada suami telah disebarkan oleh lidah kami. Bagus. Kali ini aku pasti akan menghancurkan nama baik sekte Melodi Ajaib. Mereka tak akan dapat angkat kepala di seluruh dunia kultivasi lagi. Cik Putri. Masuk. Cik Putri, aku telah kuasai sepenuhnya Genta Kekacauan ini. Benar. Mungkinkah seperti kata orang itu, menguasai Genta Kekacauan ini memerlukan tenaga yang sangat mendalam? Sebenarnya kita semua telah ditipu olehnya. Menguasai Genta Kekacauan hanya perlukan sedikit tenaga. Di dalam Genta Kekacauan ini, tenaganya sangat melimpah. Menurut anggapanku, ia mempunyai kuasa 50 tahun, seorang dewa sejati yang telah memahami jalan. Apa? Bagaimana dia ada banyak tenaga di dalam Genta Kekacauan ini? Aku anggap ia boleh menukar tenaga iblis yang diserap menjadi tenaga lingkungan. Sebab itulah ia ada banyak tenaga. Lagipun ia adalah harta karun bawaan sejak lahir, yang boleh menulingkan segala benda. Budak itu pasti menggunakan tenaga Genta Kekacauan untuk menekan pagoda pengurung iblis. Duan Feiyu yang kurang ajar. Berani sangat kau menghina sekte kesejukan begini. Senior Duan, majlis beberapa hari nanti, tolong dedahkan wajah sebenar orang ini di hadapan semua wakil sekte. Nanti pasti aku buat dia hidup lebih menderita daripada mati. Dan seluruh sekte Melodi Ajaib akan kehilangan muka. Jangan risau, Nona. Kau nak aku tinggal di sini? Kalau tak mana lagi, kau dah dihalau keluar dari sekte kesejukan. Kalau bukan sini, nak tinggal di mana? Atau kau takut? Apa yang aku takut? Betulkah? Kalau begitu, pusing dan pandang aku. Isusu, apa kau buat? Jangan buat perkara yang tak sepatutnya. Kalau aku buat apa pula? Dulu kau lari dari majlis perkahwinan, aku tak pernah setuju. Aku ada hal lain. Aku keluar dulu. Betul-betul bodoh. Kenapa nak lari lagi? Atau kau pandang rendah pada aku? Susu, aku... Aku tak nampak apa-apa. Pusinglah. Apa hal terburu-buru sangat? Tuan, entah bila, berita ini tersebar. Sekarang seluruh dunia kultivasi tahu, menantu lelaki tak ada sebarang kuasa. Dan mereka juga kata kau, Kata aku apa? suami ketua sekte Melodi Ajaib, Duan Feiyu, adalah seorang yang tak ada langsung tenaga rohani. Sekte mana berani sangat menghina sekte Melodi Ajaibku begini? Syahe pergi siasat. Bila jumpa, aku pasti akan buat mereka hidup lebih menderita daripada mati. Tak payah siasat, pasti sekte kesejukan yang sebarkan berita ini. Sekte kesejukan? Kau dah layan mereka teruk sangat, masih tak benarkan mereka lawan balik ke? Sekarang aku bawa orang pergi hapuskan mereka. Baiklah, duduklah.
Mereka sekarang hanya menunggu kita datang. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan saja mereka menindas kita. Jangan tergesa-gesa. Ada berita lain? Oh ya, ada kad jemputan ini. Nampaknya majelis ini mesti kami hadiri. Terlalu berani. Dulu sepatutnya aku habiskan mereka berdua. Tujuan rancangan mereka ini adalah untuk mempermalukan kami berdua di majelis itu, sekaligus menjejaskan reputasi sekte melodi ajaib kami. Rancangan yang bagus, cuma tak tahu siapa yang akan dipermalukan. Nanti, Kau ada cara untuk gagalkan rancangan mereka? Terima kasih kepada semua kerana hadir ke sekte kesejukan kami. Sila nikmati teh. Nampaknya, mereka mahu sekte melodi ajaib kami jatuh reputasi. tenang, semuanya ada aku. Ketua Sekte Yi dari Sekte Melodi Ajaib, Dong Zhou tiba. Nampaknya gabungan kami berdua sangat menarik perhatian. Cuma sekumpulan orang yang suka menjilat. Jangan hiraukan mereka. Rupanya legenda itu benar. Dia benar-benar pilih seorang orang biasa tanpa sebarang kultivasi sebagai pasangan. Berapa ramai bangsawan tampan, bakat kultivasi yang tunduk padanya, tapi tak seorang pun dia terima. Hasilnya, tak sangka sekarang. Dia pilih lelaki macam ini. Muka sekte melodi ajaib. Sungguh dipermalukannya. Dia tak layak jadi ketua sekte. Bukankah ini Duan Feiyu yang kami usir dari sekte kesejukan? Tak sangka kau berjaya mendapat penaung tinggi. Kalau tak pandai bercakap, diam. Nak kena lagi? Jangan marah, Ketua Sekte Yi. Aku cuma nyatakan fakta sahaja. Hari ini ada ramai wira di sini. Pilih mana-mana seorang pun lebih baik daripada dia. Kau cari maut. Ketua Sekte Yi. Kau berani bertindak dalam majlis peralihan kuasa sekte kesejukanku. Sungguh tak hargai aku. Walaupun sekte kesejukan kecil. Tapi di belakang kami, ada sekte suci Yao Guang. Adakah kau sekarang nak lawan sekte suci Yao Guang? Ketua Sekte Deng. Hal hari ini, aku Yi Susu akan ingat. Akan ku balas berganda-ganda nanti. Susu, jangan terburu-buru. Kalau kau serang mereka sekarang, mereka ada alasan untuk serang sekte melodi ajaib. Walaupun sekte melodi ajaib kuat, kami tak mampu lawan serangan seluruh dunia kultivasi. Nak tengok saja mereka aniaya sekte melodi ajaib? Tenang, pertunjukan belum tamat. Sebentar lagi, aku pasti balas dendam untukmu. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke upacara pelantikan Timbalan Ketua Baru Sekte Kesejukan. Inilah Timbalan Ketua Baru kita, Duan Feiyu, Senior Duan. Senior Duan kita ini bukan sahaja berwajah tampan dan berkelakuan baik, malah tahap kultivasinya telah mencapai tahap bayi primordial peringkat akhir. Tahap bayi primordial peringkat akhir. Lihat usianya, baru sekitar 20 tahun. Namun kekuatannya begitu hebat. Nampaknya dunia kultivasi kita akan melahirkan seorang dewa sejati yang memahami jalan. Sudah lama terdengar di sekte kesejukan. Ada seorang penyembah yang sangat kuat. Selama lebih 20 tahun. Tidak pernah terkalahkan. Pasti dialah orangnya. Sudah tentu, untuk menjadi timbalan ketua sekte, bukan sekadar kekuatan yang kami perlukan. Yang lebih penting, ialah hati yang rela berkorban untuk sekte. Baru-baru ini, ketika krisis iblis luar dimensi muncul, Senior Duan lah yang menyelamatkan keadaan, menekan iblis luar dimensi. Dan kini, beliau telah menemui cara untuk menentang dengan sempurna iblis luar dimensi. Bahkan boleh menukarkan tenaga iblisnya menjadi tenaga lingkungan paling tulen di dunia. Nanti iblis luar dimensi, yang ditekan oleh setiap sekte, akan bertukar menjadi urat tenaga di kawasan setiap sekte dengan bantuan Senior Duan. Ketua Sekte Deng, Sekte Kesejukan telah menemui cara mengawal iblis luar dimensi. Dan iblis luar dimensi ditukar jadi dalam sekte kami, Tanah Suci Aliran Tenaga. Memang, jika dusta, aku dan Siki putus aliran tenaga dan dantian, jadi orang biasa. Tapi, Ketua Sekte Deng, iblis ini tak boleh mati. Bagaimana awak menemui cara mengawalnya dan tukar jadi aliran tenaga? Ini berkaitan dengan harta karun sekte kami. Langit bumi misteri, punca segala tenaga, genta kekacauan, keluar!
Lihatlah, inilah harta karun. Sekte kami, Genta Kekacauan. Boleh menapis semua, termasuk tenaga iblisnya. Tenaga lingkungan tulen, Mungkinkah ini hasil tapaan tenaga iblis? Betul. Ini adalah tenaga lingkungan yang ditulenkan daripada tenaga iblis luar dimensi oleh sekte kesejukan kita dahulu. Asalkan semua tenaga iblis luar dimensi ditukar jadi tenaga lingkungan, tanpa tenaga iblis luar dimensi, sememangnya akan lenyap. Lagipun, tenaga iblis ini boleh jadi tenaga lingkungan yang sangat tulen begini. Boleh dikatakan, ini adalah tambahan satu lagi urat tenaga untuk semua sekte. Siapa kata Genta Kekacauan boleh tukar tenaga iblis jadi tenaga lingkungan? Tenaga lingkungan di dalam ini, semuanya saya bekalkan dan pelihara selama 50 tahun. Tenaga lingkungan awak? Betul, ini tenaga lingkungan saya. Dan tenaga lingkungan di dalam ini untuk menindas iblis luar dimensi, bukan untuk awak buang sesuka hati. Hahaha. You seorang biasa tiada langsung kuasa, berani cakap tenaga lingkungan Genta Kekacauan. Awak yang bekalkan, boleh menindas iblis luar dimensi pula. Kalau orang dengar, tak takut mereka tergelak besar ke? Hahaha. Saya rasa gelaran nombor 1, sekte melodi ajaib awak pun, cuma omong kosong saja. Kamu tak percaya? Percaya? Mana mungkin kami tak percaya? Oh ya. Di luar ada iblis luar dimensi. Gunakan tenaga dalam tubuhmu, tunjukkan pada kami bagaimana kau menekannya. Hahaha. Kau... Betapa bodohnya kau tak tahu kemampuan diri. kali ini sekte melodi ajaib sungguh kehilangan muka. Tak sangka pasangan ketua sekte mereka ternyata orang bodoh seperti ini. Ya! Tak ada cultivation pun tak apa. Tapi tak sangka dia cuma pandai bercakap besar. Nampaknya sekte melodi ajaib lambat laun akan merosot di tangan ketua Yi ini. Hahaha. Marah? Kau ini pun tahu marah? Aku bagi tahu kau, selama ini kalau bukan kerana Genta Kekacauan melindungimu, kau yang tak ada cultivation langsung ini, sudah lama mati. Nak menekan iblis luar dimensi? Mimpi tinggi. Kalau kau nak cari maut, jangan libatkan orang lain. Kau tahu tak kalau iblis luar dimensi berjaya keluar, berapa ramai yang akan mati? Dia berani ugut aku? Bukankah kau mahukan Genta Kekacauan? Ambillah. Dia orang biasa tanpa kuasa. Malah tahan serangan Genta Kekacauan. Ini mustahil. Aku dah cakap, guna Genta Kekacauan perlu tenaga spiritual besar. Bila tenaga di dalam habis, nanti pemimpin iblis keluar, kau pasti mati. Kau bohong. Pasti sekte melodi ajaib beri kau barang pelindung. Kalau tidak, kau seorang orang biasa tanpa kuasa. Mana mungkin tahan serangan Genta Kekacauan? Patutlah. Aku tengok kau tahan berapa kali. Tengok kau halang berapa kali. Serangan Genta Kekacauan. Standing serangan penuh tahap transformasi dewa. Budak ini pun boleh tahan 3 kali. Nampaknya perempuan ini suka pada budak ini. Jangan datang. Kau tak boleh halang dia. Dia tak boleh halang? Kau pun boleh halang ke? Aku cakap lagi. Jangan salah aku tak ingatkan. Bila tenaga dalam Genta Kekacauan habis, nanti pemimpin iblis muncul. Yang pertama kena adalah kau. Berani ugut aku? Aku tengok kau halang berapa kali. Kenapa kau peduli mereka? Mereka nak mati, biarkan. Dalam Genta Kekacauan ini, ada tenaga kemuncak kau, 50 tahun. Kau tak boleh lawan mereka. Aku tak boleh lihat pemimpin iblis lari keluar. Lagipun, Genta Kekacauan masih di tangan budak ini. Berani kau menghina aku, budak? Kau cari maut? Hati-hati. Aduh. Kaukah tadi? Guna cara apa? Masih tak faham? Inilah amaran Genta Kekacauan untukmu. Jika kau terus menyalahgunakan tenaga di dalamnya, nanti pemimpin iblis keluar, kau yang pertama jadi mangsa. Budak. Hampir mati masih berkeras. Kau sangka aku percaya kata-katamu? Aku rasa kaulah yang hampir mati. Jika tenaga dalam Genta Kekacauan habis digunakan untuk menekan pemimpin iblis, ia akan serap tenaga pemegangnya. Jika tenaga tak cukup, maka ia akan... Akan bagaimana?
Ia akan serap jangka hayat pemegangnya. Cuma tak tahu berapa lama. Nyawamu boleh tahan. Budak ini, jangan sebarkan kata-kata syaitan. Aku tak pernah tahu harta karun sekte kesejukan kita ada fungsi sejahat ini. Kalau begitu, cubalah. Cuba, ya cuba. Mungkinkah aku takut dengan budak sepertimu? Mazhab misteri langit dan bumi, punca segala tenaga. Matilah. Budak, nak buat aku takut? Mari lihat kau mati atau tak. Apa ini? Langit dan bumi berubah. Ini tanda pemimpin iblis muncul. Senior Duan, rambutmu dan wajahmu. Apa terjadi? Apa terjadi? Tolong aku. Sudah aku katakan menyalahgunakan genta kekacauan. Kau takkan mampu tanggung. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Kenapa jadi begini? Mungkinkah kata-kata anak muda itu semua benar? Rambut memutih. Tua terpapar. Ini jelas. Tanda jangka hayat tak banyak lagi. Duan Feiyu, jangan cakap kosong di sini. Aku cakap kosong. Kau tak nampak ke keadaan dia sekarang? Kau, Kalau nak hidup, lepaskan segera hubungan dengan genta kekacauan. Jika tidak, nantikan saja uruskan mayatnya. Langit dan bumi, mazhab misteri, punca segala tenaga, genta kekacauan. Lepas. Kenapa tak boleh lepaskan kawalan genta kekacauan terhadap aku? kenapa? Abang Duan. Aku tolong kau. Puan, kau okey ke? Duan Feiyu, apa sebenarnya kau buat pada genta kekacauan? Kalau tidak, Abang Duan, mana mungkin tak dapat selesaikan kawalannya? Jangan fitnah balik. Aku dah lama beri amaran. Semua ini sekarang akibat perbuatan kalian sendiri. Tanggung sendiri akibatnya. Betul. Tadi bukannya kalian kata diri sendiri sangat hebat? Kenapa sekarang tak boleh? Berani lagi kata orang lain orang biasa? Pada pandangan aku, kalianlah orang biasa sebenar. Pasti kau yang buat pada genta kekacauan sampai aku jadi begini. Kembalikan nyawaku. Buat hal sendiri, dewa pun tak boleh selamatkan. Kawalan genta kekacauan pun tak boleh lepaskan. Berani cakap nak hapuskan iblis? Tak sedar diri. Kau buat apa? Aku buat apa? Kau tak tanya dia nak buat apa pada genta itu? Kau buta ke? Tak nampak dia tolong kawal genta kekacauan untuk korang? Mungkin dia ikhlas ke? Siapa tahu kalau dia nak buat sesuatu pada genta? Betul. Sebelum korang datang, genta tu aku yang kawal. Lepas korang datang, genta dah tak boleh kawal. Kalau bukan korang yang buat, siapa lagi? Jangan fitnah sembarangan. Suami kita pergi. Kenapa nak tolong diorang? Biar diorang mati sama iblis. Duan Feiyu. Nak lari sebab rasa bersalah? Tak boleh. Murid-murid di mana? Membalas budi dengan kejahatan, sekte kesejukan cuma pandai. Buat kerja-kerja hina macam ni. Isusu. Walaupun kau ketua sekte Melodi Ajaib, tapi sekte kesejukan kami, bukan boleh kau hina sesuka hati. Bercakap banyak sangat. Bukankah ini cuma nak sorok hal kau tak dapat tekan iblis? Lepas tu, salahkan aku? Nak aku jadi kambing hitam? Kau layak ke? Apa maksud kami? Suruh kau jadi kambing hitam? Semua yang berlaku hari ini, salah kau sendiri. Betul ke? Kalau begitu, apa tujuan aku? Tujuan? Tujuan kami ialah sekte Melodi Ajaib. Nak kuasai dunia kultivasi, nak tangkap semua ketua di sini. Kau ini apa? Berani fitnah sekte Melodi Ajaib kami? Kenapa? Kami teka betul, kan? Sebab tu marah, ya? Patutlah. Kalau genta kekacauan ada masalah, semua ketua di sini akan mati. Lepas tu, salahkan sekte kesejukan kami. Liciknya kau! Ketua Sekte Yi, apa yang Ketua Sekte Deng kata itu betul? Kau memang nak guna pisau orang lain untuk bunuh? Kalau aku nak guna kekuatan orang lain untuk bunuh, apa? Nak bunuh kami? Kami bukan diperbuat daripada tanah liat. Ketua Sekte Yi, Sekte Melodi Ajaib. Kau nak lawan seluruh dunia dewa? Kau! Ketua Sekte Deng, cerita kau memang menarik. Apa maksudmu?
Ketua Deng, asalkan cerita ini diceritakan dengan baik, maka semua kesalahan ini boleh diarahkan kepada kami. Betul, kan? Rancangan yang bagus. Tapi aku nasihatkan kamu, lihat baik-baik genta kekacauan ini. Apa yang berlaku? Kau nak hancurkan genta kekacauan. Yang nak hancurkannya ialah kamu. Bodoh! Tak sedar ia sedang menyerap jangka hayatmu? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Bukankah kau dah putuskan hubunganku dengan genta itu? Ya. Tapi dia yang ganggu. Akibat perbuatan sendiri. Tidak. Tak mungkin. Tak mungkin. Langit dan bumi, mazhab misteri. Punca segala tenaga, genta kekacauan, bubar! Bubar! Kenapa? Kenapa aku tak boleh batalkan pengiktirafan genta padaku? Kenapa? Kenapa? Sebab tenaga dan jangka hayatmu tak cukup tahan pemimpin iblis. Sekarang, kecuali ada tenaga besar, bantu masukkan tenagamu ke dalam genta. Kalau tidak, kau pasti mati. Adakah dia benar-benar Wira yang pernah selamatkan aku? Cik Putri, tolong aku. Semua ini kau yang suruh buat. Jangan biarkan aku mati. Lagipun, aku pernah selamatkan nyawamu. Bukan... Aku... Duan Feiyu, kau masih tak faham? Dia cuma seorang yang mementingkan diri sendiri. Terhadap sesiapa, atau terhadap sekte kesejukan, yang tiada nilai guna, dia akan tendang jauh. Contohnya sekarang. Diam kau. Bukan begitu. Aku tak. Deng Siki, tak sangka kau begini rupa. Aku ingat kau ada perasaan lain terhadap orang yang berjasa padamu. Tapi rupanya kau sama macam aku. Kalau kau tak bermoral, jangan salahkan aku tak berperi kemanusiaan. Cikgu, tolong aku. Memang berkesan. Tenaga lingkunganku. Kau... Senior Duan. Kau tak apa-apa? Langit bersedih dan bumi menangis. 3 dentuman kekacauan. Genta kekacauan telah berbunyi sekali. Cuma perlu 2 dentuman lagi. Pada masa itu, tiada siapa boleh halang pemimpin iblis terlepas dari segel. Duan Feiyu, jangan cakap kosong di sini. Kalau bukan kerana kau mengayu dengan genta kekacauan. Kenapa jadi begini? Deng Siki, kau masih lagi memfitnah suamiku? Apakah kau lupa apa kau buat tadi? Aku cuma panik sekejap. Kalau bukan sebab kamu semua, aku takkan jadi begitu. Kau masih nak memfitnah balik? Tingkah laku kau tadi? Semua orang nampak. Kau sendiri yang tendang timbalan ketua sekte kesejukan. Sampai pengsan. Kau masih nak berdalih? Bukan aku. Ketua Deng, apa maksud kau? Bukankah kau kata masalah iblis luar dimensi sudah selesai? Kenapa jadi begini? Betul. Mungkinkah panggilan kau ada tujuan lain? Ketua Deng tak boleh jawab, kan? Biar aku jawab. Kau gunakan duster. Genta kekacauan boleh menulangkan tenaga iblis untuk panggil semua ketua sektari ke sekte kesejukan. Tujuannya ialah untuk menjatuhkan sekte melodi ajaib kami dan tinggikan kedudukan sekte kau. Kau mengarut. Aku mengarut? Kau paling tahu sama ada aku mengarut. Kau... Penatua tertinggi sudah sampai. Kamu tak sangka aku akan jemput penatua tertinggi? Sekte Suci Yao Guang, kan? Si tua tak mati-mati itu sahaja. Apa yang dia boleh buat kalau datang pun? Isuse. Kau masih degil sampai sekarang? Tunggu penatua tertinggi sampai nanti. Segala tipu helah kamu terhadap genta kekacauan akan terbongkar semuanya. Nanti sekte melodi ajaib kamu hanya tunggu nama jadi buruk. Anak murid Prasekte Suci Yao Guang, Deng Siki, menghadap penatua tertinggi. Hahaha. Siki, kau dah jadi ketua SKAT pun sekarang. Setiap kali buat penghormatan besar macam ni, agak berlebihan ke? Budi ajaran Sekte Suci, Siki takkan lupa sampai mati. Menyambut kedatangan penatua tertinggi, penghormatan macam mana boleh dikira berlebihan? Hahaha. Baik hati sungguh. Lepas ini tak payah dah. Feiyu si tak berguna tu. Kenapa aku dah sampai tak datang menghadap? Bukan tak nak akui aku sebagai gurunya lagi. Penatua, ampunkan dosa. Semua salah saya.
tak dapat lindungi senior Duan sampai dia dikenakan oleh orang jahat. Ah, siapa berani cedera anak murid aku? Mereka Kamu yang cedera anak murid aku sampai macam ni? Jelas-jelas. Si tua bangka kau ni, nak picu perang antara dua sekte ke? Ketua Sekte Yi, apa kau buat di sini? Dia tu, Tempat aku berada. Perlukah aku beritahu, si tua bangka macam kau ni? Isusu, kau berani demi seorang budak bercakap macam ni? Pada senior dunia kultivasi, Kalau kau fitnah suamiku lagi, aku akan bawa orang ratakan sekte suci Yao Guang kau. muridku cedera teruk macam ni, Itu salah sendiri dia. Jangan salahkan orang lain. jelas-jelas kau orang guna tipu helah pada genta kekacauan. Sebab senior aku jadi macam ni. dah muda dah, tangan ganas betul. Saluran tenaga terputus, tenaga lingkungan hilang semua. Yang paling penting, jangka hayat muridku hampir tiada langsung. Cara syaitan macam ni, dengan muridku ni, apa sangat dendam kau sampai buat kejam macam tu? Jangan cakap karut sini. Jelas-jelas dia cari pasal sendiri, sampai jadi hantu macam ni. Ai, kalau tak percaya, kau tanya mereka lah. Siapa sebenarnya yang... Wah, tekanan kewibawaan kuatnya. Ini ke keyakinan sekte atas? Tekanan kewibawaan sekuat ni bermakna tahap penatua tertinggi ni sekurang-kurangnya tahap transformasi dewa. Cakap, apa sebenarnya yang berlaku? Ia ketua sekte Duan untuk mengawal genta kekacauan. Kemalangan berlaku. Genta kekacauan menyedut tenaga dan jangka hayat ketua sekte Duan. Jadi, ketua sekte Duan menjadi seperti ini sekarang. Yang lain, saya benar-benar tidak tahu. Penatua, Tuan tak tahu. Lelaki ini, dahulunya, penyembah sekte kesejukan kami. Kemudian, entah dengan cara apa, dia tipu ayah saya. Buat ayah saya, serahkan kuasa atas genta kekacauan selama 50 tahun katanya. Baru-baru ini dikembalikan. Benarkah? Benar. Sekarang genta kekacauan bermasalah. Saya rasa hanya dia berpeluang bermain helah. Kau cakap, apa helah kau pada genta kekacauan? Cepat serahkan. Kalau tidak, sekte Melodi Ajaib pun tak boleh lindungi kau. Aku pasti buat kau hidup tak selesa. Mati pun tak boleh. Apa kau cakap? Aku tak tinggalkan helah pada genta kekacauan. Semua ini akibat perbuatan mereka sendiri. Kalau kau tak percaya, cubalah sendiri. Kau masih berdalih. Kau cuma seorang orang biasa tanpa latihan. Helah kecil kau ini? Kau ingat penatua tak tahu? Penatua, sila ambil balik genta kekacauan dan dedahkan helah lelaki ini. Balas dendam untuk senior Duan. Setelah aku faham cara apa yang kau gunakan, suatu hari nanti aku akan sendiri ke sekte Melodi Ajaib minta penjelasan. Ah! Apa yang berlaku ini? Duan Feiyu, kau yang langsung tiada kultivasi. Jangan sangka kau ada cara yang hebat sangat. Selagi penatua tertinggi ada di sini, semuanya akan terbongkar. Oh ya? Harap nanti kau masih boleh ketawa. Oh ya, lupa beritahu kau. Penatua tertinggi, kultivasinya tahap Mahayana, dengan dewa sejati, cuma tinggal selangkah lagi. Kultivasi yang hebat sungguh. Tapi aku nampak penatua ini nampaknya kurang baik keadaannya. Bagaimana boleh tenaga lingkunganku sedang diserap tanpa henti? Kalau begini terus, tenaga lingkungan di tubuhku akan habis disedut. Tolong tarik tanganku keluar. Tenaga lingkunganku terus diserapnya. Guru! Guru! Ia sedang menyedot tenaga lingkunganku. Tidak mungkin. Kenapa jadi begini? Dentuman kedua, genta kekacauan berdentum sekali lagi. Iblis akan muncul. Nanti seluruh sekte kesejukan akan menjadi sungai darah. Duan Feiyu, kau rasa kami akan percaya omong kosongmu? Senjata dewa mempunyai roh. Ini pilihan genta kekacauan sendiri. Tiada siapa boleh campur tangan.
Kau ini siapa sebenarnya? Duan Fei, you... Kau... Penatua. Ketua Sekte Deng, pelindung yang kau cari itu nampaknya tak sehebat mana pun. Sekte kesejukan kami, jawatan timbalan ketua sekte, sudah selesai dipilih. Sila pulang. Kami belum boleh pergi. 3 dentuman kekacauan, iblis akan muncul. Nanti seluruh sekte kesejukan akan diratakan. Kamu, budak ini, sudah kuhalau dari sekte kesejukan. Sekarang pergi dari sini. Hidup mati sekte kesejukan kami tiada kaitan denganmu. Suami, mari kita pergi. Orang dan sekte macam ini tak layak kau kasihani. Cuma sebuah genta kekacauan. Sekarang, aku hancurkannya. Kenapa jadi begini? 3 dentuman kekacauan, langit bersedih, bumi menangis, iblis muncul ke dunia. Akhirnya aku bebas. Duan Fei, kau sangka boleh tahan aku? Akhirnya aku bebas. Duan Fei, kau sangka boleh tahan aku? Aku tahanmu dulu, aku tahanmu lagi. Genta kekacauan, tenteram. Duan Fei, kau boleh halang aku. Kau ingat, tenaga mereka bertiga tadi. Diserap genta? Kau? Patutlah genta kekacauan, berdentum 3 kali. Betul, tenaga mereka telah kubah jadi tenaga iblis. Matilah. Mazhab misteri langit dan bumi, punca segala tenaga, genta kekacauan, kurung. Duan Fei, jangan harap kau boleh kurung aku. Kali ini aku hantar kau mati. Kali ini aku hantar kau mati. Apa yang kau buat? Iblis luar dimensi tak boleh dimusnahkan. Kau tak boleh bunuh aku. Benarkah? Mazhab misteri langit dan bumi, punca segala tenaga, genta kekacauan, padam. Tidak. Ini mustahil. Ini macam mana boleh? Dia cuma orang biasa, tapi boleh musnahkan iblis luar dimensi? Mungkinkah kekuatan sebenarnya bukan seperti yang kita nampak? Duan Fei, kau masih kata genta kekacauan ini bukan tipu helang kau? Duan Fei, kau masih kata genta kekacauan ini bukan tipu helang kau? Apa maksud kau? Kau beria kata tak ubah sesuai genta kekacauan. Kalau macam tu macam mana? Kau boleh kawal ia dengan mudah? Ya betul, dia sendiri baru saja kata dia tak ubah suai genta kekacauan. Tapi macam mana dia boleh kawalnya begitu mudah? Siapa kata tak? Aku pun tak percaya. Seorang yang tak ada langsung kuasa boleh musnahkan iblis luar dimensi. Duan Fei, kau dengar? Jangan kau sangka semua ketua sektarian ini buta ya? Hari ini aku baru tahu betapa hina seseorang. Sebenarnya, suamiku bantu sekte kesejukan kamu, hapuskan pemimpin iblis. Kamu bukan tak bersyukur, malah memfitnah balik. Deng Siki, kau rasa kau tak hina ke? Aku hina? Kamu sekte melodi ajaib? Untuk jejaskan nama sekte kesejukan kami, suruh orang langsung tak ada latihan? Tenteramkan iblis? Ingat kami bodoh ke? Sekte kami jejaskan nama sekte kesejukan kamu? Kamu layakkah? Siapa tahu, mungkin kamu ada rahasia tersembunyi? Semua orang tahu. Dalam dunia kultivasi, semua iblis luar dimensi dikurung dalam pagoda pengurung iblis. Bukan macam kamu, sekadar cahaya hitam. Boleh berlagak sakti? Kamu semua. Kenapa? Tak ada alasan lagi? Aku beritahu kamu. Apa artinya sebenarnya menenteramkan iblis? Sekarang aku umumkan. 3 hari lagi, sekte kesejukan aku akan di pagoda pengurung iblis. Tenteramkan iblis. Nanti, biar kamu semua yang berlagak sakti tengok. Apa artinya sebenarnya? Hapuskan iblis luar dimensi. Kami akan nantikan.
Senior Duan, 3 hari lagi, tenteramkan iblis bergantung pada kau. Aku Senior Duan, tak ada masalah. nanti semua orang akan tahu. Kau Duan Feiyu, dan sekte melodi ajaib kalian, wajah sebenarnya. Aku lihat nanti, apa lagi alasan kau? Benarkah? Takutnya nanti yang malu bukan kami, tapi kau. Lebih baik kau fikirkan. Kalau nanti berlaku apa-apa, macam mana nak jelaskan pada mereka? Susu, mari kita pergi. Para ketua sekte kesejukan kami telah sediakan bilik rehat untuk semua. Beberapa hari ini, silakan berehat di sini dengan selesa. Sambil menunggu perhimpunan pembasmi iblis 3 hari lagi. Jumpa lagi. Senior Duan, perhimpunan pembasmi iblis 3 hari lagi ini, kau mesti habiskan pemimpin iblis itu. Kalau tidak, pencapaian 10.000 tahun sekte kami akan dihancurkan oleh 2 orang itu. Tetapi, dengan keadaan aku sekarang, aku bimbang tak mampu. Asalkan kau habiskan iblis ini, masalah kau sekarang, dengan lambaian tanganku, boleh selesaikan masalahmu. Adakah itu ketua sekte lama? Betul. Sekarang ini, ada beberapa hal, boleh ku beritahu pada Senior Duan. Semua orang tahu, ayahku bersemedi, tetapi tidak tahu sebabnya. Sebenarnya, ayahku bersemedi untuk tingkatkan kultivasi, capai Dewa Emas. Dewa Emas? Kalau begitu, ketua sekte lama sudah lama menjadi dewa sejati? Jika tidak sekte suci Yao Guang, mana mungkin suruh aku berkultivasi di sekte kesejukan? Sebaik sahaja dia berjaya menjadi Dewa Emas, Maka, ketua sekte lama akan jadi satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi. jadi Senior Duan masih rasa luka awak. Masalah lagi? Cik, jangan risau. Walaupun terpaksa mengorbankan nyawa, aku pasti bunuh pemimpin iblis itu. Mana mungkin aku rela Senior mati? Bukankah kita berjanji akan jadi pasangan dewa? Tunggu ayahku keluar dari semedi, aku akan minta dia setuju perkawinan kita. Cik, awak sungguh baik padaku. Percayalah, aku pasti bunuh pemimpin iblis itu. Dengan itu, aku juga boleh mohon perkawinan dari ketua sekte lama. Bersusah payah Senior Duan. Tetapi, tentang hal ayahku ini, harap Senior boleh rahasiakan. Tenanglah, Cik. Aku pasti simpan rahasia ini. Cik Putri, cuma bagi tahu dia tentang hal ketua sekte lama. Adakah dia dalam bahaya? Dia seorang yang bijak, tahu apa harus dilakukan. Budak ini berani merancang jahat terhadap kita. Bila kembali ke sekte, aku akan laporkan pada ketua sekte, biar sekte melodi ajaib rasa akibatnya. Diam. Kau tahu siapa yang kita langgar hari ini? Kau nak bawa bencana yang menghancurkan pada sekte kita? Bukankah dia cuma seorang yang tak ada langsung kuasa? Kau Kau budak ini nak buat apa di sini? undur! Zhang Wuji dari Sekte Suci Yao Guang menghadap Yang Mulia Dewa. Guru, kau... Lutut. Bangunlah. Tadi di pintu, aku dengar Sekte Suci Yao Guang kamu, seperti ada masalah denganku. Yang Mulia Dewa, mohon perhatian. Kami Sekte Suci Yao Guang mustahil bermusuh dengan Yang Mulia Dewa. Benarkah? Yang Mulia Dewa, apa maksud ini? Kalau begitu aku tanya kau. Orang yang hari ini sentiasa menghina dan menghalang aku, bukanlah murid Sekte Suci Yao Guang kamu? Jika bukan, lalu apa tujuan kamu datang? Lapor pada Yang Mulia Dewa, kami datang hari ini tanpa mengetahui sebelumnya akan kewujudan Yang Mulia Dewa. Mohon Yang Mulia Dewa tenangkan amarah. Baguslah begitu. Jika tidak, Tuan Dewa, jangan risau. Esok kami akan meninggalkan Sekte Kesejukan. Pasti tidak akan muncul lagi. Di hadapan Tuan Dewa, Guru, kenapa awak di sini? kenapa aku tak boleh di sini? Awak buat aku jadi begini.
Berani juga datang ke sini? Saya diam. Guru. Awak cakap begitu dengan Tuan Dewa. Awak nak mati ke? Tuan Dewa, bukankah dia cuma orang biasa yang langsung tiada kultivasi? Diam. Awak tak tahu ke? Orang biasa yang awak sebut itu, dialah satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi kita. Dewa emas? Kenapa? Terkejut? Kalau dia betul dewa emas, kenapa kultivasinya begitu lemah? Diam. You kena sebabkan kita semua mati di sini ke? Lapor pada Tuan Dewa. Dia biadab pada Tuan Dewa. Esok saya akan usir dia dari sekolah ini. Mulai sekarang, sekte suci Yao Guang tiada kaitan dengannya. Ayahku bertapa untuk tingkatkan kultivasi menjadi dewa emas. Bila ayahku keluar dari tapanya, saya akan minta dia setuju perkahwinan kita berdua. Sekte suci Yao Guang tiada kaitan dengannya. Kau anak murid derhaka, apa yang kau nak buat? Guru. Duan Feiyu, kau nak bunuh gurumu? Bunuh guru? Tapi tadi saya sudah dipecat dari sekolah ini. Apa gunanya jadi dewa emas? Duan Feiyu, lihatlah berapa lama lagi kau boleh sombong. Nanti, aku akan buat kau merayu sambil berlutut. Dan kalian juga, suatu hari nanti, aku akan pijak sekte suci Yao Guang untuk balas dendam atas penghinaan hari ini. Oh ya, aku akan menunggu. Tapi di sini ku beritahu kau. Hati-hati main api bakar diri sendiri. Dia sudah cedera asasnya oleh genta kekacauan. Masanya tidak lama lagi. Biarkan dia pergi. Untuk kalian, kami akan pergi sekarang. Cik Putri, kalau benar kakak Duan bunuh pemimpin iblis itu, adakah Cik Putri benar-benar akan berkahwin dengannya? Mungkin. Tapi syaratnya, dia mesti bantu kita hapuskan si iblis itu. Kalau tidak, terpaksa jadikan dia kambing hitam. Kambing hitam? Adakah Cikgu juga tidak percaya Senior Duan mampu hapuskan pemimpin iblis? Semestinya aku harap dia boleh hapuskan pemimpin iblis. Tapi aku baru sedar, kita mungkin memandang rendah iblis luar dimensi ini. Kalau begitu, kenapa kamu masih suruh Senior Duan pergi hapuskan pemimpin iblis? Hanya dengan cara ini, barulah kita boleh salahkan semua kesalahan terkini sekte kesejukan ke atas dirinya. Dengan begitu, kita boleh pulihkan semua nama baik sekte kesejukan. Tapi kalau kita manfaatkan dia begini, adakah ia akan menimbulkan ketidakpuasan hati sekte suci Yao Guang? Senior Duan, lagipun ialah murid penatua besar sekte suci Yao Guang. Siapa kata kita manfaatkan dia? Semua yang aku katakan padanya adalah benar. Senior Duan, lagipun ialah murid penatua besar sekte suci Yao Guang. Siapa kata kita manfaatkan dia? Semua yang aku katakan padanya adalah benar. Sama ada tentang berkahwin dengannya atau masalah jangka hayatnya. Tapi syaratnya ialah dia mesti bantu kita hapuskan pemimpin iblis. Jika tidak, dia tidak ada sebarang nilai guna untuk kita. Mengenai sekte suci Yao Guang, mereka selalu amalkan yang kuat menguasai. Sudah tentu mereka tak akan sanggahi sekte kesejukan kami demi seorang yang tiada asas kultivasi. Tambahan pula, murid ini sudah tinggalkan sekte suci Yao Guang. Dihina dan diperalat begini. Kau tak rasa hampa ke? Siapa? Cikgu, kau kata, mungkinkah Senior Duan? Kalau dia pun, apa lagi? Dia langsung tiada pilihan sekarang. Siapa kau? Bukankah kau dah ada jawapannya? Kalau tidak, kenapa kau datang ke sini? Ini mustahil. Bukankah aku dah mengurungnya? Macam mana dia boleh berhubung? Cukup. Jangan teka lagi. Aku ada dalam badanmu. Apa yang kau fikirkan, aku semua tahu. Memang seperti sangkaanmu. Apa yang Duan Feiyu kata dulu, semua benar. Dulu dia pernah mengurungku dalam pagoda pengurung iblis. Nasib baik kamu tak percayakan dia. Aku pun dapat lari keluar. Tidak. Mana boleh jadi macam ni? Aku sendiri yang mengurungmu dalam pagoda pengurung iblis. Macam mana kau boleh lari? Hah! Kau ingat boleh kurung aku? Kau terlalu tinggi diri. Yang kau kurung dulu, cuma jasadku yang tertinggal dalam pagoda pengurung iblis dan tenaga iblis yang bocor. Apa?
Kalau tidak, kau ingat Duan Feiyu itu, yang tahap Dewa Emas, orang nomor 1 dalam dunia kultivasi, hanya untuk mengurungku. Tenaganya habis terkuras. Rasa diri sangat lemah, kan? Nak jadi kuat? Aku boleh tolong. Kau boleh tolong aku? Tentu. Nyawa dan tenagaku sudah pulih semula. Apa yang kau mahu? Mudah sahaja. Cuma tolong aku keluar dari sekte kesejukan. Bukankah kau sudah bebas? Kenapa tak pergi sendiri? Si Duan Feiyu itu pasang sekatan di pagoda pengurung iblis. Sama ada rohku atau jasadku sekali keluar dari sini akan dikesannya. Aku perlukan bantuanmu untuk musnahkan pagoda itu. Apa lagi yang kau ragukan? Hanya aku boleh bantu kau sekarang. Mau jadi kambing hitam? Dimanfaatkan oleh mereka? Atau kau rela seumur hidup diinjak-injak mereka? Tidak. Aku takkan terima. Aku akan buat mereka sujud di hadapanku. Aku akan bunuh mereka semua. Ya, marah itu yang diperlukan. Bantu aku. Dewa Emas pun hanya semut di mataku. Baik, aku tolong. Apa yang perlu aku buat? Buka fikiran dan hatimu, biar aku masuk ke tubuhmu. Selebihnya serahkan padaku. Ah! Apa kau buat? Kau nak ramas tubuhku? Hahaha. Betul tekaanmu. Tenang, aku akan balas dendam untukmu. Keluar! Keluar dari tubuhku! Ah! Selepas aura ini habis, iblis akan bebas. Kau pasti mati. Aduh, Lagipun, aura di dalam ini untuk menindas iblis luar dimensi. Bukan untuk dibazirkan. jangan... Awas kau bakal terbakar. Aduh, tidak. Duan Feiyu, kau di mana? Tolong aku. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Feiyu, apa yang kau fikirkan? Tiada apa. Cuma rasa hati tak tenteram. Mungkinkah kau masih risau perhimpunan pembasmian iblis, sekte kesejukan 3 hari lagi? Tapi, bukankah semua iblis telah kau hapuskan? Tak pasti. Rasanya pelik saja. Sudahlah suami, jangan fikir banyak. Yang penting sekarang, pulihkan tahapmu. Berapapun iblis datang, kau boleh hapuskan semua. Aku sehebat itu? Sudah tentu, dalam hatiku, kaulah yang terhebat. Lagipun, aku ada cara istimewa. Boleh bantu pulihkan tahapmu? Cara istimewa? Susu kau. Akulah cara itu. Macam mana? Tahapku pulih sepenuhnya. Cuman susu kau. Dulu, ketika guru bawa aku ke gunung, dia kata aku ada tubuh istimewa. Jadi, baru boleh bantu pulihkan tahapmu. Terima kasih susu. Tuan Menantu, sekte kesejukan minta kita hadir upacara halau iblis. Faham. Sudahlah. Ramai lagi yang tunggu nak gelakkan kita. Siapa gelak siapa? Belum tentu lagi. Lukas Senior Duan, pulih sepenuhnya? Mungkinkah? Sekte melodi ajaib sampai. Sekte biasa ini, hari nampak lain dari dulu. Semangatnya lebih baik. Entahlah. Tapi, sekte kesejukan pun hebat. Luka parah.
Deputi Ketua Duan, boleh disembuhkan. Lihat rambutnya, lihat tangannya. Tak tahu guna obat ajaib apa. Bukan setakat Sembuhkan lukanya? malah kultivasinya juga meningkat banyak. Betul, betul. Pasti ada tontonan menarik. Tuan Shixiong, kemana awak pergi hari-hari ini? Kami langsung tak jumpa awak. Oh ya, luka awak dah sembuh semua ke? Nak saya cari beberapa penatua untuk rawat awak? Terima kasih atas perhatian Tuan Puteri. Luka saya dah dirawat oleh guru saya sampai sembuh sepenuhnya. Dan dengan ubat ajaib, tahap kultivasi saya naik. Hari ini, saya nak pulihkan nama Sekte Kesejukan. Tak akan benarkan sesiapa hina Sekte Kesejukan. Baguslah. Bila kami menjengkelkan iblis awal iblis, ditundukkan. Lepas tu, dan halang kedua-dua, individu menjengkelkan ini. Saya bawa awak jumpa ayah saya. Jangan risau Tuan Puteri. Saya pasti selesaikan dua masalah ini. Hati-hati dengan Duan Fei Yu, dia macam ada masalah. Terima kasih semua sudah datang ke perhimpunan pembasmian iblis kami. Hari ini, saya nak beritahu sesetengah orang. Siapa sebenarnya si tak guna yang penuh dusta? Tuan Shixiong, sekarang serah pada awak. Dia cedera asasnya oleh genta kekacauan. Kenapa tahap kultivasinya penuh dan tak ada cedera langsung? Dia ada aura jahat. Berhenti. Duan Fei Yu, apa lagi kau mahu? Kau bukan Duan Fei Yu yang sebenar. Siapa kau sebenarnya? Kau cuma orang biasa. Nak cakap apa? Kalau bukan Duan Fei Yu, siapa lagi aku? Duan Fei Yu, kau datang nak kacau lagi ya? Dulu semasa upacara, timbalan ketua sekte kami, kau dah datang cari pasal. Sekarang, di perhimpunan pembasmi iblis pun sama. Kau ingat maruah kami? Boleh kau ijak sesuka hati? Takkan kamu tak perasan? Lukanya sembuh terlalu cepat? Dalam dunia kultivasi ini, banyak harta karun rahsia. Lagipun, di belakang senior Duan kami, ada asas warisan, Sekte Suci Yao Guang. Luka kecil macam ni pun, adakah semua penatua Sekte Suci Yao Guang tak mampu sembuhkan? Benarkah? Tapi aku ingat, Sekte Suci Yao Guang dah lama tinggalkan Sekte Kesejukan kamu. Dan aku yang hantar mereka pergi. Apa? Senior Duan, apa sebenarnya berlaku? Semua ini gara-gara mereka. Kalau bukan kamu, Ugut Guru dan saudara-saudara seperjuanganku, mana mungkin mereka pergi? Beberapa hari lalu, aku jumpa guru untuk rawat luka. Dia bawa ketua Sekte Melodi Ajaib, Ugut Guru aku. Kenapa Sekte Melodi Ajaib sekarang begini? Bukankah ia tempat suci dunia kultivasi, tapi buat hal yang kuat tindas yang lemah? Nampaknya, Sekte Melodi Ajaib benar-benar merosot. Sekte macam ini, yang buli yang lemah, tak layak disebut tempat suci dunia kultivasi. Ternyata benar. Berani sungguh kau? Berani kau sakiti tetamu Sekte Kesejukan? Mari, kepung mereka. Kau ingat Ugut Guru aku? Boleh sembunyikan rancangan busuk kau? Kau memfitnah. Aku memfitnah atau tidak, nanti kau tahu. Guru aku akhirnya ambil risiko, menyinggung Sekte Melodi Ajaib untuk rawat aku. Akhirnya, dia kehabisan tenaga. Kami murid-muridnya bawa dia balik ke Sekte Suci Yao Guang. Semua ini kerana mereka. Betapa kejamnya. Mereka tahu Buslah Duan yang urusan perhimpunan pembasmi iblis. Jadi sengaja fitnah dia. Apa niat sebenar kau? Jangan merepek di sana. Semua itu cakap kosongnya. Beranilah panggil si tua tak mati-mati itu untuk berdepan. Isuse. Kau masih berani cakap, bukankah orang itu sudah diancam balik ke Sekte Suci Yao Guang? Atau mungkin Sekte Melodi Ajaibmu sudah bunuh dia untuk tutup mulut? Kau... Apa? Ketua Sekte Yao Guang dia. Seperti kalian, sampah dunia kultivasi. Langsung tak layak datang saksikan upacara Sekte Kesejukan kami. Pengawal, usir mereka keluar. Kalian... Macam mana? Nak melawan lagi? Aku rasa Sekte Melodi Ajaib kalian nak jadi musuh seluruh dunia kultivasi? Betul. Orang licik dan kejam macam ini langsung tak layak berdiri bersama kami. Usir mereka. Usir keluar. Tuan Puteri, tujuan mereka ialah tak nak biar Sekte Kesejukan kami berjaya hapuskan iblis. Nak buat Sekte Kesejukan kami jatuh nama. Kalau halau mereka sekarang, mereka tetap akan kata buruk tentang sekte kita. Lebih baik biar mereka di sini. Tengok bagaimana kami hapuskan iblis secara terbuka dan maruah, bukan buat kerja-kerja jalan sesat. Baik. Kita biar mereka tengok apa artinya hapus iblis secara maruah. Senior Duan, sedia untuk mula. Baik, Tuan Puteri. Teng Siki, aku nasihat kau jangan buat begitu. Dia ada masalah. Hati-hati jatuh perangkap iblis itu. Duan Fei Yu, kau sampai sekarang masih lagi menyesatkan orang. Penjaga, tahan mereka baik-baik. Jangan sampai mereka lari. Tunggu kami hapuskan iblis ini nanti. Sekte Kesejukan pasti minta penjelasan daripada mereka. Aku pun sama. Sekte Melodi Ajaib.
langsung tak layak jadi tempat suci dunia kultivasi. Sekte kami juga mau sertai. Mesti suruh sekte melodi ajaib. Beri kita penjelasan. Kami juga mesti minta penjelasan. Ya, betul. Buat huru-hara. Lebih besar, lebih baik. Tunggu aku bersatu dengan tenaga iblis pagoda pengurung iblis. Kamu semua jadi makananku. Isusu. Dengar tak? Inilah suara rakyat, sekte melodi ajaib kau sekarang. Telah bangkitkan kemarahan semua. Jangan kau sesal nanti. Aku menyesal. Senior Tuan, mulakan. Baik, Tuan Puteri. Langit dan bumi misteri dan kuning, alam semesta purba. Pagoda pengurung iblis. Buka! Yang positif membalikkan kehidupan, seni agung iblis langit, kumpul. Rupa-rupanya kau. Kenapa jadi begini? Iblis hilang? Baru saja hapuskan iblis? Nampaknya ya. Tak sangka. Sekte kesejukan. Benar-benar ada cara. Hapuskan iblis. Maka dunia kultivasi kita akan selamat. Cik, tugas selesai. Pemimpin iblis sudah binasa. Apa kau katakan tadi? Aku tak dengar jelas. Rupa-rupanya kau berjaya lari keluar. Apa maksudmu? Aku tak faham langsung. Aku kata, yang aku tahan di bawah, pagoda pengurung iblis, terperangkap dalam genta kekacauan, ialah iblis luar dimensi. Iblis luar dimensi itu ialah kau. Suamiku, kau kata dialah iblis luar dimensi yang kau tahan itu? Iblis luar dimensi? Ya. Jika dia tidak salah sangka, itulah iblis luar dimensi itu. Duan Feiyu yang sebenar sudah mati. Duan Feiyu yang ada sekarang ini hanya iblis luar dimensi yang menyamar sebagai dia. Cukup. Orang macam kau, orang biasa yang langsung tidak kuasa, mana mungkin tahu siapakah iblis luar dimensi? Berani kau cakap begitu? Tak takut jadi bahan ketawa? Betul. Jika ketua sekte Duan ialah iblis luar dimensi, maka kami semua pun iblis juga. Hahaha. Sekte melodi ajaib kau ni, nak syak kami semua ke? Tuan Feiyu, kau dengar tak? Cakap kosong begini, cuma buat orang gelak saja. Senior sekte aku Duan, dengan kuasa sendiri, telah hapuskan iblis ini. Lebih baik kau fikir, macam mana nak beri penjelasan pada kami semua? Kalau tak, nanti kami serbu sekte melodi ajaib. Itu saat sekte kau musnah. Penjelasan? Sekarang aku beri penjelasan. Kau nak buat apa? Akulah pemimpin iblis yang kau maksudkan. Ah! Ini tak mungkin. Hahaha. Semua yang dia cakap tu benar. Lari cepat. Rupanya, aku sendiri yang lepaskan pemimpin iblis ini. Deng Siki. Terima kasih pada kau dan kekasih gelap kau, Duan Feiyu. Dua orang bodoh. Kalau bukan kau serahkan genta kekacauan kepada si Duan Feiyu itu, mana mungkin aku lolos dari pagoda pengurung iblis semudah ini? Tapi jangan risau, aku pasti bunuh kau paling akhir. Kalau tidak, mana aku boleh balas budi? Kau lepaskan aku dari penjara? Kau begitu yakin? Boleh lari dari sekte kesejukan? Duan Feiyu, kau ingat kau masih satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi? Sekarang kau cuma orang biasa tanpa kuasa. Nak menekan aku? Mimpi! Seni agung iblis langit, bebas! Ah! Akulah yang lepaskan si iblis, musnahkan asa 10.000 tahun sekte kesejukan. Sekarang iblis sudah bebas. Akulah yang celakakan dunia kultivasi. Bagaimana boleh? Kuasa rohanimu bagaimana pulih? Tak perlu kau tahu. Mati kau! Mazhab misteri langit dan bumi, punca segala tenaga. Enteram. Duan Feiyu, kali ini jangan harap nak tekan aku lagi. Seni agung iblis langit, bebas! Tidak, mustahil! Kau sudah tekan 50 tahun kuasaku. Kenapa masih begitu kuat? Kuasa rohani kau, bukankah sudah ditukar tenaga iblisku? Banyak lagi perkara yang kau tak tahu. Bencana besar yang diamalkan luas, membuktikan kekuatan gaibku. Seni agung mengurung iblis. Musnah. Ah! Dialah yang menyelamatkan nyawaku dahulu. Kau okey? Okey. Suami, kau sangat kacak tadi. Kau? Dahulu adakah kau yang menyelamatkan aku? Ketua sekte lama suruh aku selamatkan kau. Betul. Abang kawan jalan tahu itu aku. Akhirnya kau ingat aku. Apa yang kau buat? Dia suami aku sekarang. Suami. Abang kawan jalan tahu. Bila kau kawin? Deng Siki. Sejak kau halau suamiku keluar dari sekte kesejukan,
Kami sudah dianggap suami istri. Sekarang kami benar-benar suami istri. Apa yang kau nak sekarang? Nak rebut lelaki aku? Ya, aku sendiri yang halau dia pergi. Suami, sekarang iblis pun dah selesai. Kita balik ke sekte melodi ajaib. Tak boleh. Kamu tak boleh pergi. Abang kawan jalan tahu. Sebelum ini, semua Duan Feiyu, dia yang tipu aku. Deng Siki, kau memang tak tahu malu. Sekarang dah nampak kekuatan suami aku. Kau tolak semua yang kau buat. Pada si mati, Tapi semua ini bukan niat aku sebenarnya. Kalau aku tahu awal-awal, dia penyelamat aku, mana mungkin aku halau dia? Dia orang yang aku suka selama 20 tahun. Abang, aku mohon padamu, jangan pergi, boleh tak? Sudah aku jelaskan dengan jelas, hubungan antara aku dengan sekte kesejukanmu sudah terputus sama sekali. Tiada kaitan lagi. Tapi, kalau kau tak suka padaku, kenapa pulang kau berulang kali datang menolong sekte kesejukan kami? kau sungguh kelakar. Kalau bukan kerana kau yang selalu mencari masalah dengan kami, kenapa kami perlu berada di sekte kesejukanmu? Diam kau. Abang, adakah kau sudah melupakan budi ayahku? Che, rambutmu sudah kembali seperti sedia kala. Kecederanku sudah sembuh. Abang, memang aku tahu kau masih menyukaiku. Dulu ketika aku berjaya mencapai tahap Dewa Emas, ayahmu memberikan aku satu barang berharga yang tak dapat aku tolak. Harganya adalah aku perlu menjaga sekte kesejukanmu selama 50 tahun. Kini tempoh itu sudah tamat. Hutang budiku pada sekte kesejukanmu sudah pun terlunaskan. Lagipun, kalau bukan kerana suamiku baik hati, sekte kesejukanmu ini sudah lama diratakan oleh iblis. Sekarang dia masih sudi mengubati lukumu. Tak malu ke? Duan Feiyu, kalau kau tinggalkan sekte kesejukan aku begini, kau tak rasa bersalah pada ayahku? Aku tanya kali terakhir, kau nak tinggal di sekte kesejukan atau tak? Nampak? Sifat sebenar dah terkeluar. Kau ni cuma hipokrit yang pentingkan diri sendiri. Sekarang pun nak paksa suami aku secara moral? Kau ada malu tak, Deng Siki? Aku dah kata, hutang budi aku pada sekte kesejukan kau dah selesai. Kalau ketua sekte lama kau keluar dari retret dan ada apa-apa dendam, dia boleh cari aku. Duan Feiyu, jangan kau sangka pencapaian kau sebagai Dewa Emas tu hebat sangat. Bila ayah aku keluar nanti, taraf dia sama macam kau. Dewa Emas juga. Bila tiba masanya, aku Deng Siki akan bayar semua balik. Dah tak boleh paksa secara moral, ubah ugut pula. Aku bagi tahu kau, kalau suami aku hilang sehelai bulu pun, aku akan bawa sekte melodi ajaib aku, menghancurkan sekte kau. Aku tunggu hari dia keluar. Mari kita pergi. Korang tunggulah. Aku tak akan lepaskan korang. Cikgu besar, kerja-kerja susulan dah diatur. Tapi ramai murid nak tinggalkan sekte kesejukan kita. Nak halang mereka tak? Kalau nak pergi, pergi saja semua. Orang yang tak berguna macam ni. Tinggal di sekte kesejukan pun cuma buang sumber sekte kesejukan kami. Bila ayah aku keluar nanti, pasti ramai bakat langit datang ke sekte kesejukan kami. Hahaha. Apa dah berlaku? Ayah! Ada orang buli anak ayah, buli sekte kesejukan kami. Siapa berani buli anak aku? Siapa berani buli sekte kesejukan aku? Ayah! Sekte melodi ajaib. Sekte melodi ajaib. Isusu. Betul. Perempuan itulah. Dia guna pengaruh sebagai sekte nombor 1 Zhongzhou untuk tindas kami. Ayah! Tolonglah bela aku. Bela sekte kesejukan kami. Berani buli anak aku? Sekte nombor 1 Zhongzhou pun apa? Boleh buat apa? Depan Dewa Emas. Yang faham jalan macam kami. Semua macam semut. Dan sekte kesejukan kami. Ada 2 Dewa Emas. Duan Feiyu. Penyembah Duan? Penyembah Duan pun perempuan itu bawa pergi. Apa? Apa sebenarnya dah berlaku? Keadaan macam inilah. Ayah! Tolonglah balas dendam untuk aku. Kau anak derhaka. Aku serahkan sekte kesejukan pada kau. Kau urus macam ni? Awak tahu tak? Saya demi Duan Feiyu boleh kekal di sekte kesejukan. Habiskan banyak usaha. Awak halau dia begitu saja. Ayah, saya tahu salah. Tapi mereka hina sekte kesejukan kita dan anak perempuan ayah. Tak bunuh Hawa. Itu dah beri muka saya. Kali ini, muka saya yang tua ini, semua dah hilang. Maksudnya, dendam ini takkan dibalas? Biarkan mereka hina sekte kesejukan kita begini? Mana boleh. Dendam ini tentu mesti dibalas. Sekte melodi ajaib itu, di Zhongzhou, atas kedudukan sekte nombor 1. Dah terlalu lama. Mari, ikut saya ke sekte melodi ajaib. Ini kediaman pribadi ketua sekte. Tak boleh masuk tanpa kebenaran. Kamu ini siapa? Berani halang kami, ketua sekte dan anak perempuan beliau? Singkir. Cepat, tolong. Ada orang nak masuk paksa kediaman ketua sekte. Siapa berani masuk paksa kediaman saya? Ketua sekte Yi, tak sangka kita jumpa lagi secepat ini. Kamu! Ketua sekte. Kawan lama dah keluar dari latihan tertutup. Kenapa penyembah Duan? Masih belum keluar jumpa? Ketua sekte Deng, kamu nak buat apa?
Penyembah Duan, lama tak jumpa. Ketua Sekte Deng, apa maksud kamu? Saya cakap tak cukup jelas ke? Hubungan kita dah putus. Hutang budi saya pada Sekte Kesejukan dah lama dilangsaikan. Betul. Penyembah Duan, kau telah bantu aku menekan iblis luar dimensi selama 50 tahun. Semasa kau pergi, kau juga bantu Sekte Kesejukan selesaikan ancaman iblis luar dimensi. Secara logiknya, Sekte Kesejukan masih berhutang budi padamu. Tetapi, kau tak sepatutnya rosakkan reputasi Sekte Kesejukan dan hina anak perempuanku. Itu akibat perbuatannya sendiri, bukan salah sesiapa. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibincangkan. Penyembah Duan, asalkan kau ikut aku pulang, aku boleh lepaskan Sekte Melodi Ajaib. Dengan kekuatanmu sekarang, kau masih belum setanding aku. Benarkah, Penyembah Duan, kita berdua sama-sama Dewa Emas? Siapa yang akan menang? Siapa tahu? Bawa Ketua Sekte Lama Deng pulang. Selagi aku masih hidup, Sekte Kesejukan dilarang memijak wilayah Zhongzhou walau setapak. Ayah, Penyembah Duan, terima kasih atas nasihatnya. ayah, mari kita pergi. Cepat, Q Tang. Ayah, kau tak apa-apa? Tolong. Mulai sekarang, tiada siapa lagi akan ganggu kita. Benarkah? Jadi kau masih akan lari? Tidak. Mulai sekarang, selamanya akan tinggal di sisimu.